Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang sudah singgah di channel ini. Jadi dalam video kali ini, Cikgu akan terangkan tentang konsep negara bangsa. Apa yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Sebab dalam subjek Form 4 dan Form 5, sejarah SPM, kita ada belajar tentang negara bangsa kan. Jadi saya akan jelaskan dulu apa maksud konsep negara bangsa. Kita teliti dulu satu persatu perkataan ini, istilah ini. Daripada dua perkataan yaitu negara dan juga bangsa. Pertama, apa itu negara? Negara ini merujuk kepada suatu community, sekumpulan manusia yang menduduki sebuah kawasan tertentu dan diperintah oleh kerajaan tertentu. Jadi kalau kita rujuk buku teks STPM pengajian am, negara ini ialah apa ciri-ciri sebuah negara? Negara ini dia mesti ada sempadan. Sempadan yang jelas. Maksudnya ialah kita tahu di mana kawasan kita. Macam sempadan negara. Contohnya sempadan negara Malaysia, Thailand. Kita sudah ada tanda kawasannya di mana kita punya kawasan. Itu maksudnya. Dalam bahasa perkataan lain apa ya? Perbatasan. Yang diakui lah. Sempadan yang diakui. Kita tahu di mana kita punya had limit kawasan negara kita, tanah kita. And then yang kedua, sebuah negara dia mesti ada kerajaan. Dia sudah ada tanah, ada kawasan. Lepas itu dia ada kerajaan. Kerajaan maksudnya dia ada sistem pentadbiran, ada orang yang memerintah. Tidak kira lah raja ke apa kan. Yang penting ada sistem pemerintahan, ada kerajaan yang berdaulat. And then yang ketiga, negara ini dia mesti ada rakyat ataupun penduduk yang tetap. Nah, karena negara tidak ada rakyat kan. Jadi negara ini merujuk kepada sekumpulan manusia yang tinggal di suatu kawasan, yang ada sempadan dan ada kerajaan yang memerintah. Jadi itu maksud negara. Pasti kita rujuk kepada perkataan bangsa. Apa maksudnya bangsa? Jadi secara umumnya bangsa ini ialah sekumpulan manusia yang berasal daripada keturunan yang tertentu. Yang samalah sekumpulan manusia yang sama dia punya asal usul keturunannya. Tapi bangsa ini juga merujuk kepada cuman cakap sekumpulan manusia yang ada identiti, budaya, fahaman, agama dan bahasa tersendiri. Dia ada identitinya sendiri. Bukan saja dari segi warna kulit, bukan saja dari segi physical, tapi juga dari segi budaya, fahaman, agama, bahasa, dan juga semualah cara hidup dia. And then konsep negara bangsa pula macam mana? Bila digabungkan dua perkataan ini, dia sudah menjadi satu istilah yang baru, yang perlu kita pahami. Jadi negara bangsa ini merujuk kepada sebuah negara yang berdaulat dan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa ada halangan dari segi kaum, bahasa, budaya, sentimen perkauman, keturunan, agama, macam-macam lah, segala jenis perbezaan itu. Maksudnya sebuah negara bangsa ini ialah sekumpulan penduduk dalam sebuah negara yang hidup bersatu padu, yang mengakui dia punya kerajaan, yang mengakui menggunakan bahasa yang sama, mengamalkan budaya yang sama, and then mereka mempunyai satu jati diri lah, kenegaraan yang sama, mempunyai rasa patriotisme, nasionalisme yang tersendiri. Contohnya lah macam kita di Malaysia kan. Kita ambil contoh Malaysia. Walaupun kita berbeza kaum, berbeza agama, berbeza bangsa, tapi kita sama-sama warga negara Malaysia. Kita mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita amalkan prinsip rukun negara. Jadi kita ini boleh dikategorikan sebagai satu negara bangsa, walaupun secara fisikalnya kita berbeza kaum, berbeza agama kan. Tetapi berdasarkan satu jati diri kita, sifat kenegaraan kita yang sama, itu menjadikan kita sebuah negara bangsa. Kita ambil contoh lah macam negara jiran kita, Indonesia. Indonesia nih, dia ada lebih 1.500 suku kaum, dan ada beribu lagi bahasa yang dipertuturkan di seluruh Indonesia. Berbeza bahasa, berbeza agama kan. Jadi 1.500. Tetapi negara mereka dapat menyatukan penduduknya, walaupun lain bahasa, lain daerah, tapi mereka mampu berbahasa Indonesia. Dan bila ditanya, Anda bangsa apa? Mereka akan jawab bangsa Indonesia. Kalau ditanya suku apa? Baru dia jawab, suku Baja, Jawa, Bugis, mungkin Melayu, Aceh kan, Batak, Minang. Jadi
Itu maksud konsep negara bangsa. Tapi kalau di Malaysia nih, pembinaan negara bangsa kita agak perlahan berbanding negara Indonesia. Kita di Malaysia masih lagi kurang lah, secara pribadi saya cakap kurang semangat kenegaraan yang sama. Masing-masing terutamanya parti politik lah yang sering memainkan isu perkauman. Jadi inilah yang menghalang kita punya pembinaan negara bangsa di Malaysia. Secara luarannya memang kita sebuah negara bangsa yang merdeka, berbeza kaum, berbeza agama, tetapi kita mempunyai jati diri yang sama. Seperti yang diwar-warkanlah dulu kan, yang diamalkan dulu slogan apa tuh, konsep satu Malaysia kan. Jadi sebenarnya ia sebenarnya merujuk kepada sebuah negara bangsa yang merdeka, Malaysia. Jadi saya ulang balik, negara bangsa, merujuk kepada sekumpulan rakyat dalam sebuah negara yang hidup bersatu padu, tanpa dipisahkan oleh sentimen perkauman, agama, bahasa, budaya. Itu maksudnya negara bangsa. Tidak semestinya satu negara itu satu bangsa, ya. Jadi settle. Nanti kita akan jumpa lagi di video akan datang tentang sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5, tentang latar belakang pembinaan negara bangsa di Kerajaan Alam Melayu. See you again.